Ya, kita sambung lah. Okay, kepentingan hidupan di Malaysia yang pertama ialah keseimbangan ekosistem. Okay, keseimbangan ekosistem iaitu kita tengok yang aras trafik ini yang penting. Okay, aras trafik paling bawah ialah pengeluar. Paling bawah ialah pengeluar. Okay, pengeluar ialah organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Ada orang sudah print ini kah? Ada orang sudah print ini kah? Nota-nota daripada email. Ada ke tak ada? Okey, untuk yang sudah print kan, dalam nota kamu yang ini nota kamu kan, bawahnya tumbuhan ni tapi dia tak ada huraian. Kamu tambah huraiannya kat bawah. Okey, tambah huraiannya ini kat bawah, ini kat bawah, kat bawah, kat bawah macam tu. Okey, kamu masukkan. Pengeluar ialah organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Okey, masukkan yang ini. Siapa yang sudah print out? Okey, tulis organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Pengguna primer. Okey, yang pengeluar ini dia mesti tumbuh-tumbuhan. Ya, lepas tu siapa yang makan tumbuh-tumbuhan? Contohnya ini. Ya, beloncas ke, ulat ke, ataupun ini ialah apa? Ini grasshopper. Grasshopper BM ialah apa? Grasshopper BM ialah apa? Lama dah sebut ni, sudah lupa apa nama dia. Okay, pengguna primer ialah haiwan omnivore dan herbivore yang memakan organisma lain. Belalang, betul. Lama tidak guna belalang. Okay, lepas tu siapa yang makan pengguna primer, iaitu pengguna sekunder, contohnya katak, burung, ya, dia akan makan yang bawah ni. So tulis pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan carnivore yang memakan pengguna primer. Okay. Untuk aras trofik yang paling atas, okay, yang memakan bawah ni, ular, burung helang ataupun harimau, okay, dia adalah haiwan carnivore sekunder yang memakan pengguna sekunder. Okay, so ni aras aliran tenaga. Okay, kita panggil dia aras trofik. Piramid ini ialah aras trofik. Ini dalam saiz ada last year. Ini memang saiz ada punya. Okey. Jadi kita tengok keseimbangan ekosistem amat penting untuk meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Ya, keseimbangan ini mesti ada. Tak boleh hilang satu aliran. Okey, hidupan liar ialah sebahagian liar daripada komponen siratkan makanan. Gangguan mana-mana organisma akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Bajak organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Tinja ini ialah najis. Najis type. Ya, najis-najis haiwan. Ialah bajak organik. Okay, membekalkan nutrien kepada tanah. Okay, so kepentingan yang pertama ialah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okay. Yang kedua ialah dia boleh membantu dalam pelancongan. Sebab kalau kita ada hidupan liar ini, negara kita boleh memajukan kita punya ekopelancongan. Okey, contohnya kita berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Ya, contohnya kita masuk dalam hutan, taman negara, kita merentas hutan. Di Taman Negara Sembilan, kita boleh nampak pelbagai jenis pokok-pokok, haiwan, okey, tumbuhan. Kemudian yang kedua, kita boleh menunggang gajah di Kuala Kandang. Okey,
Kita ada tempat-tempat rekreasi kawasan ekopelancongan yang kamu boleh duduk di atas. Okey. Lepas tu yang ketiga, melihat orang utan di Spilok, Sabah. Ya. Jadi dengan adanya hidupan-hidupan liar ini, kita boleh membuat ekopelancongan. Berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan. Yang kedua, kita boleh mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha memelihara hidupan liar. Contohnya pusat-pusat konservasi. Ini semua pusat konservasi. Apa itu konservasi? Ialah pemeliharaan atau penjagaan hidupan liar secara sistematik untuk mengatasi kepupusan. Jadi pusat konservasi ini ditubuhkan untuk melindungi sesuatu jenis haiwan. Contohnya ini dia melindungi haiwan tapir. Untuk yang ini dia melindungi penyu. Okey. Setiap pusat konservasi ada dia punya hidupan liarnya masing-masing. Ya, supaya kita belajar cara usaha memelihara supaya tidak pupus. Okey. Yang ketiga, ekopelancongan dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sebab kalau orang yang tinggal dekat sana, mereka akan menjadi travel guide, ya, iaitu pemantu pelancong. Okey, contohnya kalau pergi Sungai Kinabatangan di Sabah, ya, kalau nak duduk macam tu menikmati alam sekitar, ya mesti ada dia punya pemantu pelancong. Pemantu pelancong ini mesti orang yang tinggal kat sana, orang tempatan. Ya, baru dia tahu kawasan mana yang cantik, kawasan mana yang bahaya, macam tu. Okey, jurulatih scuba. Ya, jurulatih scuba. Ini peluang pekerjaan. Ya, contohnya you pergi pulau perhentian. Ya, lepas tu jurulatih scuba ini akan mengajar macam mana caranya untuk membuat scuba diving. Okey. Lepas tu ini di di Langkawi Wildlife Park. Okey, di Kedah. Ya, pun ada orangnya ini apa? Memberi makanan. Memberi makanan tu macam ni. Boleh tutup tangan. Okey. So ini membuka peluang pekerjaan. Jadi yang kepentingan hidupan dia ini ialah mewujudkan kawasan ekopelancongan. Okey. Yang ketiga, dia penting dari segi pendidikan. Penting dari segi pendidikan sebab kita boleh membuat research and development, ya, R&D, ya, tentang pembiakan spesies yang terancam, ya, haiwan-haiwan apa yang terancam. Mereka akan membuat penyelidikan. Ya, lepas tu mereka pun menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Ya, so mungkin ada orang yang ada sekolah-sekolah yang cikgunya bawa murid pergi membuat lawatan. Ya, so ini pendidikan. Okey. Lepas tu yang kedua. Okey, dia boleh mewujudkan kerjaya dalam bidang profesional. Contohnya ini veteriner. Ini ialah doktor haiwan. Doktor haiwan. Kucing sakit ke, anjing sakit ke, hamster sakit ke, okey, kamu boleh bawa jumpa dengan doktor haiwan. Okey, ini ialah veteriner. Pensyarah, ya, pensyarah di college, university, okey, penyelidik dan ahli forensik. So ini dia mewujudkan kerjaya dalam bidang-bidang yang profesional. Okey. So inilah pentingnya hidupan liar. Kalau tidak ada hidupan liar, tak ada veteriner. Okey. So melestarikan alam sekitar. So kita belajar, contohnya selalu kita buat program kita semula. Ahli forensik ini untuk apa? Forensik macam kalau sudah mati ke atau apa ke, dia akan ambil dia punya sampel-sampel. Ahli forensik, pembedahan punya, ya ke? Macam forensik. Ya, dia akan membuat bedah siasat forensik. Okay. Next, program kita semula. Okay, selalu kita buat untuk memelihara kita punya alam sekitar. Okay,
dan menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Teknologi yang lebih mesra alam. Contohnya apa? Apa tu teknologi yang lebih mesra alam? Contohnya, kita jangan guna beg plastik. Itu ialah, okay. Lepas tu beg plastik kita ganti dengan beg yang biodegradasi. Okay. Itu teknologi yang lebih mesra alam. Okay. Ataupun kotak tapau. Kotak tapau kita jangan guna yang polystyrene. Ya, sekarang ada kotak tapau yang dibuat daripada kertas. Okay. Jangan guna straw. Okay, straw yang kita makan KFC apa semua, straw itu semua tak boleh pakai dah. Sekarang digantikan straw kertas. Okay. Jadi menggalakkan untuk menghasilkan sesuatu yang mesra alam. Yang kita guna pun bahan yang lebih mesra alam. Okay, so itu kepentingan dari segi pendidikan. Okay, so dalam nota, okay, dalam nota keseimbangan ekosistem di sini. Lepas tu, okay, ekopelancongan. Nah, sudah di sini melihat, mendidik, membuka peluang pekerjaan, dia lebih kurang sama dengan buku teks. Ini pendidikan. Wah, R&D, melestarikan. Tapi dia ada tambah. Kerjaya dalam bidang profesional. 1, 2, 3 dalam buku teks. Ada lagi 2 ni. Kita boleh mendapat pengetahuan baru. Dan kita boleh mengekalkan dan melindungi biodiversity negara. Okay, so dalam nota ada 5. Ya, okay, ada 5. Okay. So itu untuk 5.2, kepentingan. Ya, kepentingan hidupan liar ada 3. Okay. Lepas tu kita pergi kepada 5.3. Kegiatan manusia yang apakah yang boleh mengancam hidupan liar di Malaysia? Kita tengok dalam buku teks. Okay, dalam buku teks dia terus kepada dia punya point, straight to the point. Okay, yang pertama ialah pembalakan. Kegiatan pembalakan akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Pembukaan tanah terdedah kepada hakisan. Kurangnya proses sejak global. Peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Ya, kalau karbon dioksida semakin banyak di atmosfera, lepas tu suhu bumi akan meningkatkan suhu bumi. Okey. Tanah akan menjadi tandus, tak subur. Hidupan liar diancam keputusan. Kejadian banjir di kawasan tanah rendah dan mencemarkan sumber air. Okay, ini adalah kegiatan. Ini ialah kegiatan yang menjejaskan hidupan liar. Yang bawah ini ialah kesan. Bawah ini ialah kesan negatif. Okay, yang kedua, pengkuarian ataupun pelombongan. Okay, yang ini ialah batu kapur. Buah batu kapur ataupun bukit-bukit lah. Okay, aktiviti letupan bongkar kayu di kawasan kuari. Dia akan menyebabkan, ini ialah kesan. Ya, kemusnahan habitat hidupan dia. Bunyi bising di kawasan kuari dan sekitar mengganggu ketenteraman hidupan dia. Ya, kalau di sini ada hidupan dia, lepas tu you meletup di sini, dia akan mengganggu. Ya, dan bunyi-bunyi bom itu dia akan macam mana? Dia akan menakutkan haiwan-haiwan yang tinggal kat sana. So apa jadinya? Ya, haiwan-haiwan dia akan cari tempat lain untuk berpindah. Okey, kalau tak ada sudah tempat lain untuk berpindah, mereka akan keluar ke tempat tinggal manusia. Okey, itu kesan dia. Pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Pencemaran air pun berlaku. Okey, berlaku banjir di kawasan yang rendah. Hidupan liar terpaksa mencari habitat baru yang lebih selamat. Okey, itu aktiviti pengkuarian. Okey, membina empangan. Membina empangan, kamu tengok gambar ini. Okey, gambar ini kawasan yang asal ini adalah kawasan hutan.
Tapi kawasan hutan ini dia telah botakkan kawasan ini. Lepas tu dia korek jadikan satu kawasan kolam empangan yang besar. Kolam yang besar ini, okey, dia akan menjadi empangan. Okey, so ini adalah memusnahkan kawasan hutan yang besar. Janatul, jangan buka lagu. Okey, habitat hidupan liar akan musnah. Keseimbangan ekosistem dan rantaian makanan terjejas. Oh, jana, bukan janatul. Okey, yang keempat, pertanian. Okey, pertanian dia akan menjejaskan alam sekitar, contohnya kawasan hutan. Kawasan hutan dia dijadikan kawasan untuk menanam getah dan kelapa sawit. Okey. Jadi kesannya ialah landscape berubah. Landscape berubah. Rantaian makanan dan ekosistem terganggu. Kemusnahan habitat hidupan liar. Kualiti tanah merosot. Hidupan air pun terjejas. Sebab kalau kawasan pertanian besar-besar macam ni, mereka ada letak racun serangga dan juga bahan kimia. Ya, kalau dia letak racun dan bahan kimia ini, nanti masa hujan air akan membawa racun-racun ini ke dalam sungai. So akan menjejaskan hidupan air. Okay. Kemudian pengangkutan dan perhubungan ini, contohnya ini mereka membuat highway. Membuat highway di kawasan tanah rendah okey lagi, ini di kawasan cerun-cerun bukit. Cerun-cerun bukit. Okey, pembinaan jaringan jalan raya akan menyebabkan kesannya ialah penebangan hutan yang luas, habitat hidupan liar terganggu, hidupan liar akan mencari habitat yang baru. Ya, jadi apabila mereka keluar daripada hutan, mereka mungkin akan mati dilanggar oleh kenderaan semasa melintas jalan. Sebab ini highway. Kawasan ni pun tak ramai tak banyak kereta. Jadi kereta di sini semua bawa laju-laju. Ya, kalau babi hutan tu keluar ke, harimau keluar ke, dia akan terus langgar lah. Boleh berhenti. Mereka laju-laju. Okay. So ni kesan dia. Kenapa mau buka lagu? Kalau sengaja macam ni, nanti saya tendang you out. Jangan ganggu. Sudahlah, tak boleh belajar di sekolah. Sini pun tak boleh belajar ke? Macam mana you nak belajar ni? Okay, so itu ialah kesan dia. Okay, kesannya. So dalam nota, okay, semua ada dalam satu helaian. Pembalakan, pertanian, pengangkutan, empangan, pengkuarian. Satu lagi yang tidak ada dalam buku teks, okay, iaitu pemburuan haram. Ya, pemburuan haram ini pun akan menyebabkan kepupusan hidupan liar. Ya, inilah kegiatan ini yang barulah. Ya, mereka akan menangkap haiwan-haiwan yang dilindungi. Ya, contohnya apa haiwan yang dilindungi? Haiwan apa yang dilindungi? Apa sudah haiwan itu? 穿山甲叫什么了？ Okay. Betul是这个吗？ So haiwan yang dia akan gulung macam tu, yang dalam hutan. Saya pun tak tahu apa nama dia. Asalkan pemburuan haram ini tak boleh, penyeludupan haiwan eksotik pun tak boleh. Contohnya macam itu
kelawar. Contohnya kelawar. Apa tu? Pangolin ah. Tenggiling. Itulah betul tenggiling. Tenggiling itu yang dilindungi lah, tak boleh. Okay. So pemburuan haram ini pun menyebabkan kepupusan. Yang kita tak boleh makan, mereka semua nak makan. Kan? Itu tak boleh. Okay, lepas tu usaha. Okay, usaha-usaha. Ini yang last lah. Okay, usaha-usaha dia ada satu, undang-undang. Yang dua, membuat kempen. Yang ketiga, buat pusat konservasi dan taman negara. Yang keempat ialah buat research. Okay. Yang kelima ialah Winnie. Okay, penilaian impak alam sekitar. Kemudian pendidikan alam sekitar dan pewartanan hutan simpan. Okay, kita tengok satu-satu. Undang-undang. Okay, pemeliharaan dulu. Pemeliharaan ialah usaha mengekalkan keadaan asal sumber semula jadi. Okay, kita kekalkan apa yang kita ada. Okay, kita menjaga. Memelihara ialah kita mengekalkan, menjaga benda yang ada dalam alam semula jadi. Pemeliharaan ialah kita kena pulihkan sumber alam semula jadi yang telah rosak, yang telah diganggu. Okey, yang pertama undang-undang. Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 mengeluarkan lesen untuk permohonan memburu haiwan. Okey. Jadi dalam akta ini siapa yang nak memburu mesti dapatkan lesen. Okey. Mengisytiharkan rizab hidupan liar dan kawasan pelindungan liar. Akta Perhutanan ini, okey, Akta Perhutanan Negara dia mewujudkan kawasan hutan simpan. Ya, melarang mengambil hasil hutan daripada kawasan hutan simpan. Okey, dan juga untuk apa tu? Pentadbiran, pengurusan, pemeliharaan dan pembangunan hutan di Malaysia. Akta Kualiti Alam Sekeliling. Okay, mewartakan kawasan yang kaya dengan sumber alam semula jadi sebagai taman negara dan taman laut. Jadi taman laut ini di kawasan-kawasan laut lah. Ya, diwujudkan taman laut, taman negara ini di hutan-hutan. Okay, mengenakan hukuman denda dan penjara kepada pesalah yang merosakkan alam semula jadi. Jabatan Alam Sekitar memantau perkara yang berkaitan dengan kualiti air dan udara, sisa industri, aras kebisingan dan penilaian impak alam sekitar. Okay, so ini akta dia. Okay, kena hafal dia punya akta sebab kalau kamu nak tulis contohnya dalam esei, ya, cara memelihara dan memelihara, contohnya you kata, okay, untuk memelihara hidupan liar di Malaysia kita mesti menguatkuasakan undang-undang. Okey, menguatkuasakan undang-undang itu ialah fakta. You kena bagi dia punya contoh. Contoh kamu kena bagi dia punya akta apa? Akta apa? Ini yang kamu kena hafal. Kalau tidak ada ini tak ada markah. Ya, ini ialah ini yang sepatut ada start daripada tahun lepas. Tapi tahun lepas, tahun pertama, lepas tu pemeriksa kata kita bagi chance. Lepas tu tahun yang kedua tak boleh dah, iaitu tahun ini. Start daripada tahun ini, kalau kamu tulis menguatkuasakan undang-undang tapi tidak ada bagi akta apa, salah. Okey, tidak ada markah untuk undang-undang. Okey, kemudian kempen kesedaran. Macam-macam kempen kesedaran ada. Okey, kempen We Hak Tabil, kempen sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia, kempen mengurangkan pek plastik ataupun dalam buku teks. Dalam buku teks kempen ini ada banyak. Save the Day. Save the Day ialah kempen untuk penyu dan juga harimau di Malaysia. Kemudian tapir. Okay, tapir. Lepas tu Hari Tanpa Beg Plastik. Ya, kempen kurangkan penggunaan beg plastik. Ini Hari Tenggiling Sedunia. Ya,
Hari Sabtu ketiga bulan Februari setiap tahun adalah Hari Tenggiling Sedunia. So ini ialah kempen. Kempen kesedaran. Okey, kemudian ini ialah pusat konservasi, Taman Negara. Okey, dia punya tempat. Okey, kamu tengok dia ada banyak, dia ada pusat konservasi A, B, C, D, E, F. Okey. Lepas tu dia punya G apa semua tu ada di sini. G, H, I, J, K, L. Ini adalah pusat konservasi untuk melindungi haiwan. Okey. Taman Negara yang nombor 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nombor 1, 2. Kamu kena tahu yang satu ini di Pahang sini. Ini ialah Taman Negara. Yang dua ini dekat Johor, Johor dan Pahang. Ya, Entau Romping. So ini jangan kamu ambil remeh. Kamu kena hafal sikit tempat ini. Betul ini kamu kena hafal. Ini sambungan dia di sini. Ya, untuk pusat konservasi dan taman negara kamu kena hafal sikit. Kurang-kurangnya kamu tahu. Okey. Kemudian untuk sudah habis dah. Ini penilaian impak. Penilaian impak alam sekitar. Okey. Saya kasih terang apa benda ini? Penilaian. Penilaian macam buat satu test. Ya. Sebelum contohnya saya ialah pengusaha kawasan perumahan. Saya nak buat satu kawasan satu taman yang baru di kawasan A. Kawasan A asalnya adalah hutan. Saya nak buat taman di sana. Sebelum saya membangunkan tempat itu, saya mesti buat penilaian EIA ini. Ya. So saya buat penilaian ini supaya saya boleh tahu meramal dan menjagakan kesan projek ke atas alam sekitar. So saya boleh tahu kalau saya buat rumah kat sana, apakah kesan terhadap alam sekitar. Ya. Adakah saya buat projek rumah di sana adalah projek yang baik? Okey. Lepas tu meramal impak ke atas alam sekitar. Kesannya ialah apa? Okey, kos terhadap alam sekitar. Kosnya berapa? Faedah projek kepada masyarakat. So itu ialah objektifnya. Kita sebelum buat sesuatu projek, kita mesti buat penilaian impak alam sekitar. Kalau dia punya impak itu sangat membawa kesan yang tidak baik kepada alam sekitar, projek itu tidak boleh dibuat. Okey. So contohnya, kalau contohnya nak buat pembalakan dan juga membuat kawasan pertanian yang keluasannya lebih 500 hektar. So mesti kena buat penilaian ini. Membina embangan hidroelektrik, membina resort ataupun hotel tepi pantai, membina infrastruktur, contohnya buat hospital, highway, lapangan terbang, jalan kereta api, bandar baru, semua yang melibatkan tanah yang besar mesti buat penilaian impak alam sekitar. Okey, boleh faham? Ya. Okey, pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini sangat pentinglah terutamanya kepada murid-murid di sekolah. Ya, murid-murid sekolah, so subjek yang terlibat geografi, civic, moral, sains, BMBI pun ada kan. Kalau BMBI dia suruh kamu buat satu karangan mengenai kempen mencintai alam sekitar. Kamu tulislah. So itu berkaitan dengan alam sekitar. Kepentingannya ialah yang pertama, murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Contohnya you nak buang sampah. You akan fikir, betul ke saya buang sampah di sini? Tak betul kan? Lepas tu murid akan tahulah, dia akan mengutamakan alam sekitar dahulu. Yang kedua, murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan. Contohnya kalau sekolah ataupun taman membuat satu projek macam gotong royong ke, murid akan melibatkan diri secara aktif sebab dia tahu itu adalah baik untuk alam sekitar. Yang ketiga,
murid akan lebih peka terhadap alam sekitar. Ya, contohnya kalau berlaku jerebu, murid akan tahu, ni jerebu sebab apa? Sebab hutan lah, pembakaran hutan dari Indonesia lah. Lepas tu kalau berlaku contohnya kembar bumi. Pulau Jawa, kembar bumi lagi. Mereka akan tahu kenapa kembar bumi ini berlaku. Macam mana berlaku? Berkaitan dengan apa? Apakah kesan terhadap alam sekitar? Apa kesan kepada manusia? Ya, murid akan lebih peka terhadap alam sekitar. Okey, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan isu alam sekitar. Contohnya macam isu pemanasan global. So isu pemanasan global budak tahu. Lepas tu budak tahu apakah cara. Dia tahu caranya. Yang pertama ialah apa? Jangan membakar sampah di tepi rumah. Sebab sampah asap itu akan mencemarkan alam sekitar. Okey? Lepas tu kalau boleh tanam pokok. Okey? So murid akan tahu apakah cara penyelesaiannya. Okey, kemudian murid bermotivasi untuk memelihara dan memulihara. Ya, murid dia ada macam bermotivasi. Dia ada macam mana? Macam mana cakap, self motivation. Dia boleh automatic. Ya, automatic dia tahu bagaimana cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Okey, murid akan memahami konsep pembangunan lestari. Okey. So konsep pembangunan lestari ialah membangunkan sesuatu tempat tanpa menjejaskan alam sekitar. Ya, contohnya you nak buat satu bandar baru. Bandar baru itu bandar lestari, dia mesti ada contohnya ada kawasan yang menanam pokok, ada zon hijaunya. Lepas tu dia ada kawasan permainan untuk penduduknya. Ya, dia mesti semua seimbang, semua ada di bandar yang baru diwujudkan itu. So itu ialah pembangunan lestari. Okey. Lepas tu mewartakan hutan simpan. Ya, hutan simpan. Hutan-hutan ini semua diwartakan. Okey. Kalau hutan yang diwartakan, pokok di kawasan hutan ini tidak boleh ditebang. Ya, sebab dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984, Akta 313. Nampak? Kalau kamu nak buat mewartakan hutan simpan, tidak boleh ditebang kerana mesti ada dia punya undang-undangnya kat belakang. Okey? So kamu kena hafal sikit tentang akta-akta ni. Okey. Dan habis untuk bab ini. Okey. So untuk nota, nota pun sama. Ini pusat konservasi, tempat-tempat dia. Okey. Ini di Sabah, Sarawak. Ini penyelidikan. Ini nanti kamu boleh baca sendiri. EIA. Pendidikan Alam Sekitar. Mewartakan hutan simpan. Okey. So latihan ini tolong buat kalau tidak boleh print out, untuk soalan objektif kamu buka email cikgu, lepas tu kamu buat jawapannya 1A, 2B, 3C, 4D macam tu. Okey, tapi untuk soalan struktur ini kamu kena salin soalan dan buat jawapan dia. Ya, ingatlah dia punya dia ada tulis muka surat apa ada. Okey, so ini kerja, siapkan. Okey, ini kerja rumah kamu. Okey? Okey, ada soalan tak? Kita punya masa tinggal 2 minit. Ada soalan? Tak ada soalan Okey. Kalau tak ada, okey, kita berhenti je lah di sini. Okey, ingat siapkan kerja.
Alright. Saya masih record lagi ya. Jangan buka lagu ya. Okay, bye. Kita jumpa minggu depan. Right.